Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Safina Najwa binti Muhammad. Saya akan terangkan tentang tajuk penggunaan tulisan Jawi dalam batu nisan. Saya akan terangkan dahulu sejarah kedatangan tulisan Jawi. Baik, sejarah tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal daripada tulisan Arab yang tiba ke Kepulauan Melayu bersama-sama dengan kedatangan agama Islam. Sememangnya sejarah penggunaan tulisan Jawi amat rapat dengan sejarah kemasukan dan penghayatan Islam ke seluruh Kepulauan Melayu dan di Malaysia khususnya. Baik, yang kedua, tulisan terawal yang pernah ditemui. Baik, tulisan ini dicipta oleh orang Melayu dengan berasaskan huruf Arab untuk mengeja bahasa Melayu dan dijadikan sebagai bahasa agama Islam, walaupun sebelum ini bahasa Melayu sudah mempunyai bahasa Jawi. Yang seterusnya adalah terjumpanya batu bersurat di Terengganu bertarikh 702 Hijrah atau 1303 Masihi. Baik, tulisan bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya batu bersurat di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu bertempat di Kuala Berang, dijumpai batu bersurat di mana di atas batu yang berwarna hitam tertulisnya tulisan Jawi di atas batu tersebut. Baik, yang seterusnya mempunyai kedudukan yang amat penting dalam sejarah penyebaran dan penghayatan agama Islam di rantau Asia Tenggara. Yang keempat ialah usaha perseorangan dan kumpulan tertentu untuk tujuan peribadi semata-mata. Baik, untuk yang ini di peringkat awal, tulisan Jawi ini adalah usaha perseorangan dan kumpulan-kumpulan tertentu untuk tujuan peribadi semata-mata dan bukanlah untuk kegunaan masyarakat umum. Oleh itu, lahirlah beberapa sistem ejaan Jawi. Manuskrip terawal ialah tulisan Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Antara manuskrip terawal yang menggunakan tulisan Jawi adalah tulisan Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Beliau dipercayai antara orang yang terawal membangunkan tulisan ini selain tokoh-tokoh terkenal seperti Syekh Ahmad Al-Fatani. Walaupun sistem ejaan yang diperkenalkan ini tidak tersebar secara meluas, ianya sangat berguna untuk mentafsirkan kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Assalamualaikum, nama saya Nur Syairah Izzati binti Mukhtar. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian objektif kajian. Seperti yang kita sedia maklum, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan merungkai isi-isi kandungan yang penting dalam tugasan yang diberikan. Kami mempunyai 3 isi kandungan yang penting yang kami ingin rungkaikan. Yang pertama adalah mengenal pasti proses penyebaran tulisan Jawi. Kita tahu tulisan Jawi telah lama wujud, tapi bagaimana ia mula berkembang, bahkan ia masih digunakan sehingga kini. Hasil daripada dapatan kajian yang telah kami lakukan melalui rujukan buku, rujukan jurnal dan artikel, kami mendapati tulisan Jawi ini mula berkembang di Pulau Jawa, ikuti Aceh, Kemboja, Thailand Selatan, Minangkabau, Brunei, Filipina dan seterusnya di Malaysia. Kalau tak silap saya, di Malaysia ia mula berkembang di Terengganu ataupun Kelantan, yang pasti di pantai timur.
Persoalan seterusnya, bagaimana ia mula berkembang dan bagaimana ia digunakan? Okey, melalui hasil penelitian kami mendapati kesemua negara-negara yang Syirah sebutkan sebentar tadi, ia menggunakan kaedah penulisan buku. Seperti diorang membuat buku-buku rujukan Islam, diorang membuat buku-buku rujukan itu menggunakan tulisan-tulisan Jawi. Yang kedua adalah melalui kaedah pesuratan. Sebagai contoh, Aceh menulis surat untuk meminta kebenaran berniaga kepada kerajaan Inggeris dengan menggunakan tulisan Jawi. Ia adalah salah satu kaedah ataupun strategik ataupun faktor tulisan Jawi mula berkembang dan digunakan. Okey, objektif yang kedua adalah mengenal pasti penggunaan tulisan Jawi pada batu nisan. Ya, kita sedia maklum sekarang tulisan Jawi pada batu nisan memang sering digunakan, tapi adakah tulisan Jawi pada batu nisan ini telah lama wujud? Hasil daripada pembacaan yang telah saya lakukan, tulisan Jawi pada batu ini telah lama wujud. Dia muncul di Terengganu ataupun dikenali juga sebagai Parasti. Ia bukan batu nisan, ia adalah batu bersurat yang dijumpai di Terengganu. Batu bersurat itu ditulis atas batu. Ia juga sama dengan kategori batu nisan sebab ia adalah tulisan Jawi yang diukir di atas batu. Seterusnya adalah Parasti di Pahang, iaitu batu nisan raja yang telah mangkat. Okey, selain itu ada juga tulisan Jawi dengan menggunakan bahasa Melayu. Tulisan Jawi ni kalau tak silap Syirah ada dua. Satu dalam ejaan Arab, satu lagi dalam ejaan bahasa Melayu. Contohnya sama macam fardu. Fardu itu adalah dalam bahasa Arab. Tapi ini menggunakan bahasa Melayu tetapi dengan tulisan Jawi. Ia dijumpai di Kuala Beran, Terengganu. Ciri-ciri dia ada, dia ditulis dengan 4 penjuru. Ia bukan batu nisan, ia macam batu bersurat. Dekat batu tu dia ada tulis hukum-hukum syarak yang patut dipatuhi dan wajib dipatuhi oleh penduduk di sekeliling. Okey, yang terakhir objektif kita orang adalah ini menyatakan jenis khat yang sering digunakan pada batu nisan ataupun jenis khat yang sering digunakan oleh masyarakat dan senang digunakan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, terdapat 6 jenis khat, iaitu khat nasakh, khat tulus, Riq'ah, Farisi, Hufi dan Diwani. Okey, khat apa yang sering digunakan pada tulisan? Ke-6 jenis khat yang saya sebutkan sebentar tadi, hanya beberapa jenis khat sahaja yang sering digunakan, terutamanya digunakan pada batu nisan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Abdul Majid, bernombor metrik di 2018208573. Hari ini saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Terdapat beberapa tokoh yang berlainan pendapat di mana mereka berpendapat Islam datang dari lain-lain negara seperti China dan India. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Menurut S.Q. Fatimi 1963, Islam datang dari China melalui perdagangan. Buktinya adalah melalui batu bersurat yang ditemui di Kuala Terengganu. Melalui penemuan tersebut, terbuktilah bahawa Islam telah berkembang di Kuala Terengganu. Isi yang terdapat pada batu tersurat tersebut adalah tentang hukum zina, peraturan hukum-hukum syarak serta undang-undang Islam. India dikatakan berasal dari wilayah Gujarat dan pantai Coromandel, yakni pada abad ke-13 Masihi. Kedatangan Islam dari India dikatakan berasal dari wilayah Gujarat dan pantai Coromandel, yakni pada abad ke-13 Masihi. Teori ini dikemukakan oleh Snook. Beliau berpendapat hubungan antara Asia Tenggara dan India telah lama wujud. Hal ini telah dibuktikan dengan penemuan batu nisan milik
Malik Ibrahim di Gresik, Pantai Jawa. Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Manakala Batu Mamar pada milik Batu Nisan, Malik Al-Saleh di Pasai. Di mana batu-batu nisan tersebut mempunyai ciri-ciri buatan India. Di mana ia merupakan mazhab yang dianuti oleh orang Gujarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatihur Razak. Saya akan meneruskan lagi perbincangan berkaitan tulisan Jawi. Sebelumnya kita bersama dengan kawan-kawan saya, dan untuk perbincangan kali ini, dapatan kajian yang kali ini lebih tertumpu tentang jenis-jenis had yang sering digunakan di Malaysia dan apakah had yang digunakan di dalam batu nisan dan juga kepoknya. Jadi untuk yang pertama ialah had-had, jenis-jenis had yang digunakan di Malaysia. Jadi untuk mengetahui dengan lebih dalam tentang hal ini dengan lebih jelas, saya dan kawan-kawan berinisiatif untuk menemu bual seorang penggiat seni dalam seni kaligrafi had ini, iaitu sahabat lama saya. Kenalan nama saya iaitu Encik Abdul Hadi bin Samsul. Beliau adalah seorang penggiat seni had yang dah 10 tahun berkecimpung dalam dunia ini, dan sekarang beliau telah sedang bekerja di sebuah perusahaan seni had, iaitu Coffee Store di Shah Alam. Beliau juga banyak membuat nama dengan karya-karya beliau dalam tulisan had ini. Antara nama beliau yang telah masyhur dalam dunia had ini bukan sahaja di Malaysia, bahkan beliau juga pernah membawa nama Malaysia, mengharumkan nama Malaysia di seantara Nusantara dan dunia. Yang terakhir, beliau mendapat naib juara di Doha Youth Innovation Award dalam kategori seni visual had. Jadi itu membuktikan bahawa beliau memang adalah orang yang sangat pakar, sangat menguasai tentang ilmu-ilmu had ini. Jadi sebelum saya menemui tentang jenis had, saya bertanya pada beliau, adakah apa yang beliau faham tentang had, dan secara ringkasnya had itu apa. Beliau menjelaskan kepada saya menggunakan pertemuan ini menggunakan aplikasi Facebook saja. Kerana masa ini kita hanya boleh duduk di rumah kan. Jadi kita menjalankan temubual melalui Facebook. Jadi beliau berkata bahawa seni had ini adalah satu kaitan yang sangat rapat dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi tulisan had ini adalah tulisan daripada bahasa itu. Dan ia adalah satu asas juga untuk menulis Jawi. Jadi tulisan Jawi itu yang kita tulis itu juga salah satu daripada had. Jadi sememangnya di Malaysia, selagi mana perlembagaan masih menetapkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa ibunda, bahasa Malaysia adalah bahasa ibunda, maka tulisan had itu akan kekal, akan masih relevan sehingga bila-bila lah. Jadi dia ada kaitan dengan bahasa Melayu, tulisan Jawi dan tulisan had. Okay. Jadi untuk dia memberitahu bahawa di Malaysia ada 7 jenis had yang muhtabar, yang dikenali, yang sentiasa digunakan. Iaitu yang pertama ialah had nasah. Had nasah ini adalah had yang paling mudah, paling jelas dan paling senang dipelajari. Dan selalunya digunakan apabila kita waktu sekolah dulu. Kita belajar tulis had, ialah had nasah. Dalam kitab-kitab agama juga, kitab-kitab sekarang, Nahwu, Stam, kebanyakan menggunakan had nasah. Kalau sebagai contoh, saya dalam buku ini juga Alim Quran wa Sunnah, bercerita tentang Quran dan Sunnah. Dia juga ditulis dalam tulisan had nasah. Jadi memang had nasah ini adalah had yang paling umum dan boleh difahami oleh kesemua orang yang membaca buku.
Dan juga had nasah ini didapati di poster-poster besar di sekolah, contohnya sekolah agama apa. Di sana dari jauh kita dah boleh nampak sebab had nasah ini adalah bersifat sangat jelas. Jadi kita boleh faham, oh itu sekolah. Jadi itu adalah had nasah. Yang kedua yang saya ingin terangkan ialah had diwani. Had diwani pula ialah had yang sangat berkelas dan berada di had yang tersendiri. Kerana kalau anda boleh, saya sediakan contoh di sini ialah contoh had diwani. Tulisannya agak sedikit condong dan dia lebih berseni. Had diwani ini. Jadi had diwani ada dua, iaitu had diwani jali dan had diwani himayuni. Tapi di Malaysia kebanyakannya menggunakan had diwani jali. Jadi had diwani ni lebih bersifat rahsia lah orang kata. Jadi apabila kita memandang had diwani ni, dia seakan kita disuruh berfikir tentang apa sebenarnya ayatnya tu, sebenarnya apa, dia nak apa, dalam cerita dia tu apa. Jadi itu adalah apa rasa-rasa apabila kita melihat had diwani. Jadi seterusnya saya terangkan tentang had diwani jali, anak kepada had diwani. Had diwani jali ini dia lebih bersifat klasik. Kerana kalau anda lihat perbezaan antara had diwani dan had diwani jali, had diwani jali dia lebih banyak titik-titik penuh dengan hiasan. Kerana penulisan ini agak sukar dibuat. Dia selalunya kalau kita lihat penulisan ini ditulis apabila kita bertanding di peringkat yang tertinggi. Jadi had diwani jali adalah penulisan yang sangat sesuai apabila kita pertandingkan di peringkat yang tertinggi. Kerana cara penulisannya yang agak sukar, dengan ada orang kata dua maksud dalam satu perkataan, itu menunjukkan bahawa memang had diwani dan had diwani jali ini adalah satu tulisan had yang sangat rahsia dan sangat memberi peluang untuk kita berfikir dengan lebih dalam dan melihat bukan daripada sahaja menggunakan mata kasar, mata kita, tapi gunakan mata hati kita. Okay. Dan yang keempat ialah had kufi. Had kufi ini adalah had yang lebih, dia jelas bersifat tebal, tetapi dia mempunyai seninya tersendiri. Kita tengok had kufi itu lurus, tegak, jelas, tak ada ekor, tak ada baris, tak ada apa. Tetapi kita boleh faham apa yang ingin disampaikan melalui had itu. Kita nampak had itu jelas tetapi dengan seninya tersendiri. Kenapa had dipanggil had kufi? Kerana dia berasal daripada Kufah. Kufah itu berada di negara Iraq. Jadi kalau kita tengok had kufi ini dah dijadikan logo dekat masjid, hiasan dekat mimbar tu kan. Kebanyakannya menggunakan had kufi kerana dia lebih elegan. Bahasa sekarangnya lebih elegan. Jadi had kufi ini dia berevolusi daripada zaman ke zaman. Jadi dulu ada had kufi murabbah dan dia disesuaikan di Malaysia disesuaikan dengan had kufi moden. Kalau saya boleh sertakan contoh di sini, tengok dia dijadikan poster DIY, paparan di rumah, di dinding. Itu menunjukkan bahawa had itu semakin elegan dan dia mengikut keperluan dan kehendak industri semasa. Jadi apabila diminta untuk ingin membuat had tapi bergambarkan suasana elegan, suasana moden, jadi had kufi ini adalah had yang paling tepat. Jadi yang kelima saya ingin terangkan had sulus. Had sulus ni ada sedikit kait mengait dengan had nasah, tetapi had sulus dia lebih berseni. Kerana apa saya kata macam itu? Had nasah lebih kepada pendidikan, pembelajaran, jelas. Tetapi had sulus dia lebih ke arah seni. Kerana kalau anda tengok dekat tulisan alif, lam dan juga kaf, dia seumpama ada tarwis, dia dipanggil tarwis, eko. Di alif ada di situ. Kerana apa? Ia menunjukkan bahawa had ini yang sesuai digunakan untuk seni. Dia lebih bersifat agak tipis, agak kecil berbanding dia. Kalau diterangkan oleh saya daripada Encik Abdul Hadi, terangkan bahawa had nasah itu dia gunakan had mata standard. Tetapi kalau had sulus dia lebih kecil kerana dia bermain dengan
baris, hiasan-hiasan, tanda mati, tanda depan. Itu kan ada ekornya. Jadi alif tu ada tarwisnya. Jadi dia nak bermain di situ. Jadi ia menggunakan kepala pensel yang agak tipis. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya saya sertakan contoh juga di sini. Seterusnya ialah had Farisi. Had Farisi ialah had yang berasal daripada negara India, negara Pakistan. Kalau anda nak melihat dengan lebih jelas, di Malaysia kebanyakannya di masjid-masjid yang masjid-masjid yang didirikan oleh kaum India Muslim. Kebanyakan mereka menggunakan had ini di tulisan Assalamualaikum. Jadi had Farisi ini dia condong dia seperti had Diwani, tapi had Diwani dia berkelas, dia ada seni tersendiri. Kalau had Farisi dia lebih mudah dibaca, jelas, tetapi mudah untuk dibuat. Kerana tulisannya yang besar, yang agak besar daripada had Diwani, besar, tak ada baris yang penting, hanya sabdu. Kalau baris-baris hiasan tiada. Dan titiknya juga sama juga seperti bagaimana kita belajar had nasah, cara penulisnya. Dan kebanyakannya memang had Farisi ini ditulis dalam rangka yang seseorang yang meminati tulisan-tulisan lama itu. Jadi memang tidak selalu ada di dalam buku-buku. Hanya kalau buku-buku had rujukan ada, tapi kalau untuk industri seni had, permintaan daripada klien ataupun masyarakat kurang mendapat tempat had Farisi. Dan yang ketujuh ialah saya ingin terangkan ialah had Riqah. Had Riqah kalau anda perhatikan ada sedikit hampir dengan had Farisi kerana condong tulisannya tiada baris dan mudah untuk buat. Tetapi kalau kita lihat tentang bagaimana cara penulisannya, dia ada sedikit lebih tebal. Walaupun tiada baris, kita senang untuk memahami apa yang disampaikan daripada had itu. Saya akan berikan contoh di sini kerana had Riqah ini ialah hasil daripada penggabungan had Diwani dan had Siyaqat. Had Diwani ia saya condong tapi mempunyai kelas yang tersendiri, lebih cantik. Had Siyaqat ialah had yang tebal dan senang. Jadi digabungkannya menjadi had yang condong, tebal dan mudah dibaca. Seperti itu. Dia ringkaslah, senang cerita kalau had Riqah ini. Dia sama seperti had Farisi, hanya ada di dalam buku-buku saja dan jarang untuk menerima tempahan ataupun apalah daripada klien dan masyarakat setempat kerana hadnya senang ditulis, mudah dibaca, menyebabkan yang bahawa kurangnya orang untuk menempah itu sebagai hiasan di rumah mungkin. Jadi itulah tadi 7 iaitu had nasah, had Diwani, had Diwan Jali, had sulus, had kufi, had Riqah dan had Farisi. Itu adalah 7 jenis had yang muhtabar, yang dikenali, yang sentiasa digunakan di Malaysia. Untuk yang kedua ialah bercerita tentang apakah jenis-jenis had yang sering digunakan di Batu Nisan dan Kepoknya. Jadi saya bertanya pada Encik Abdul Hadi bahawa kebiasaannya apa yang digunakan, tulisan had yang digunakan di situ. Dia memberitahu bahawa di Batu Nisan dia menggunakan tulisan had nasah. Kerana yang kita faham tadi, had nasah bersifat jelas, apabila kita lalu kuburan itu kita nampak, ini adalah kuburan si fulan, Al-Fatihah. Jelas kita dah boleh nampak ini tulisannya seperti apa. Memang tulisannya agak sedikit tebal, jadi ia mudah dibaca. Saya dah terangkan tadilah tentang had nasah. Dan di Kepoknya pula
dia ialah dia menggunakan had sulus. Kerana bab kata Encik Abdul Hadi, had tak naik lah kalau kita tulis guna had nasah. Kerana had sulus ni ialah dia nak bermain dengan seni, barisnya, tarwisnya, hurufnya apa ada tajam-tajamnya. Jadi ia lebih cantik lah dikepuk. Jadi kita lalu cantik, cantik. Jadi kita cantik, kepuknya cantik. Dan diikuti dengan had nasah di batu nisan, dia menyebabkan kita kuburan si fulan, kita doakan dia sekali insya-Allah. Jadi itu adalah yang diberitahu kepada saya. Jadi secara konklusinya ialah 7 had. Had di dunia ada banyak had, tetapi di Malaysia ada 7 had saja yang muhtabar yang saya terangkan tadi. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan batu nisan dan kepuk. Di batu nisannya dia menggunakan had nasah, dan di kepuknya menggunakan had sulus dengan untuk mencantikkannya. Jadi itu saja daripada saya. Semoga ia yang bermanfaat untuk kita semua. Yang baik itu datang dari saya, dan yang buruk yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Semoga kita sentiasa diberikan kemudahan dan berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, dari segi kesimpulan secara keseluruhan, dari sini kita dapat lihat tadi pelbagai jenis-jenis kod yang telah ditunjukkan, yang telah pun diperkenalkan, yang telah pun digunakan dalam batu nisan. Okey, dari segi kesimpulan untuk memartabatkan tulisan Jawi, yang pertama meningkatkan kemahiran tulisan Jawi. Okey, dari sini jika di sekolah kita akan guru-guru memainkan peranan penting untuk meningkatkan lagi kemahiran tulisan Jawi kepada pelajar-pelajar yang belum mengenali sepenuhnya tulisan Jawi. Itu dapat meningkatkan ataupun memartabatkan lagi tulisan Jawi supaya mereka boleh menggunakan tulisan Jawi tersebut di mana jua mereka berada. Okey, yang kedua, tulisan Jawi ini merupakan tulisan yang berada di tahap yang tinggi. Pada waktu dulu, tulisan Jawi ini adalah tulisan agama Islam, tulisan yang selalu digunakan. Okey, yang ketiga, tidak memandang remeh kepada tulisan Jawi. Waktu dulu, tulisan Jawi ini menjadi tulisan yang terpenting. Tetapi, pada zaman sekarang, ia masih dipandang remeh oleh majoriti masyarakat Melayu yang seharusnya menjadi tulang belakang dan bertindak sebagai tonggak bagi mengangkat kembali tulisan ini yang dahulunya pernah menjadi tulisan rasmi mana-mana kerajaan. Yang seterusnya, tulisan Jawi sebagai satu khazanah seni warisan bangsa yang terpelihara. Okey. Orang Melayu pada zaman dahulu mempunyai peranan besar terhadap pembinaan tamadun bangsa, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan keintelektualan. Okey, bagi memartabatkan Jawi sebagai satu khazanah seni warisan bangsa terpelihara dan mampu dikuasai oleh pelajar dengan baik, ia perlulah seperti saya katakan tadi, perlulah meningkatkan kemahiran tulisan Jawi. Okey, yang seterusnya, guru perlu memupuk para pelajar untuk meningkatkan lagi martabat tulisan Jawi. Okey, seperti saya katakan tadi, di sekolah kita mempunyai guru pendidikan Islam. Okey, dengan adanya guru pendidikan Islam, akan adanya pengajaran-pengajaran tentang tulisan Jawi. Maka dari situ, ia dapat menyampaikan pengajaran dan pembelajaran tentang tulisan Jawi yang dahulunya pernah menjadi kebanggaan orang Melayu. Okey,